Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa shur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu maulidin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yahwidani aw yunasirani aw yumajjisani aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah. Cik Ustazah sebagai pengurusi majlis yang dirahmati Allah, Al-Fadil Ustaz Nur Qalbi, sahabat saya, Puan Guru Besar SK Metodis Madinah, guru barisan guru-guru. Saya tak pasti ada IWAPA atau tidak. Ada IWAPA kan? Ada IWAPA. Seterusnya adik-adik pelajar-pelajar SK Metodis yang dirahmati Allah sekalian. Amal terutama merasa semua kita banyakkan puji-pujian kepada kita yang Allah SWT. Pada pagi ini kita berkumpul di sekolah ini untuk kita sama-sama berkongsi sedikit ilmu, berkongsi sedikit peringatan, kata-kata nasihat, kata-kata dorongan, kata-kata semangat untuk anak-anak kita. Sebenarnya saya ada satu lagi tajuk sebenarnya, IWAPA Cemerlang Anak Gemilang. Tapi sebenarnya kita fokuskan kepada anak-anak kita ni, anak ambil UPSR hari Selasa ni. Jadi saya bawa tajuk ni, ya, ke arah tadi dah okey lah. Ke arah pelajar Muslim Cemerlang, sebab kita tengok di sini rata-ratanya saya ingat 99% yang hadir pada pagi ini beragama Islam, Jadi kita bawa tajuk ni, walaupun mungkin agak sedikit terlewat. Kenapa saya kata terlewat? Sebab ada lagi 3-4 hari lagi pelajar-pelajar anak-anak kita nak biasa, tuan-tuan ni. Dan secara nak jadi cerita ni pula, anak saya pun adalah seorang calon UPSR tahun ni, kan? Jadi pagi tadi saya dari sekolah anak saya SK Batu Masjid di Timur. Mereka pun buat program yang sama tadi, solat hajat, baca yasin, ya. Jadi sebagai bapa yang prihatin, kita turun dalam majlis ini memberi sokongan kepada anak-anak kita, ya. Sebab walaupun anak-anak kita ni masih lagi dalam keadaan fitrah, doanya akan sampai terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa kita sebagai wapa juga memainkan peranan. Kerana itulah Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah untuk kami daripada isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami penyejuk mata. Kan, waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami ini, ya, di kalangan orang-orang yang bertakwa itu ada pemimpinnya. Jangan ada orang bertakwa je tapi pemimpin tak ada, tak jadi juga. Dia kena ada seorang yang lead, ya. Dalam keluarga, yang memimpin dalam keluarga itu ialah seorang bapa dan seorang ibu, ya.
Jadi kalau ibu bapa tak mendoakan anak-anak, maka anak-anak itu akan terkapai-kapai tanpa panduan. Anak-anak itu akan teraba-raba mencari arah tuju hidup dia. Kalau ibu bapa tidak mendoakan anak-anak tersebut, jadi kita sebagai ibu bapa pun kena memainkan peranan juga, berdoa ke hadirat Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak kita diberi kejayaan oleh Allah SWT. Anak-anak kita diberi kekuatan oleh Allah SWT. Kan? Ya. Sebab ada banyak pihak ni, ada guru, ada ibu bapa, ada anak-anak. Jadi saya kena jadi all-rounder lah. Kalau budak-budak je kita buat cerita budak, okey adik-adik, tu cerita budak lah tu. Kalau orang tua saja kan dah jadi macam kuliah maghrib kat masjid lah. Orang tua, budak-budak dah malam-malam dia jadi macam ni. Jadi saya kena bijak lah di sini, kena buat kata orang tu sekejap ni, bijak ni. Jadi itu dia. Walau bagaimanapun saya fikir tak apalah saya bawa juga tajuk ni, ke arah pelajar Muslim yang cemerlang, kerana memikirkan anak-anak kita tak berapa lama lagi mereka akan mari berpesan. Mereka masih ada masa. Ini yang penting, mereka masih ada, adik-adik masih ada masa. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Bawari, ada lebih kurang 4 hari lagi untuk buat persediaan. Belum lagi terlambat untuk adik-adik memperbaiki apa-apa yang kurang. Apa-apa yang kurang, apa-apa yang mungkin tercicir, tertinggal, masih boleh dikutip. Kan? Macam kita nak pergi main bola lah, sebelum turun ke padang, kita masih boleh buat, masih boleh berlatih, masih lagi boleh buat persediaan. Tapi bila dah turun padang, dah bermain, keputusan dah ada. Contohnya kita kalah, kita tidak boleh menyalahkan sesiapa melainkan diri kita sendiri. Kita tak boleh salahkan cikgu ni lah, cikgu tak ajar saya. Tak boleh. Kita nak salahkan ibu bapa pun tak boleh. Kita kena salahkan diri kita sendiri sebab persediaan tak cukup. Kan? Persediaan tak cukup. Kita tak buat persediaan yang sepenuhnya. Jadi adik-adik masih ada lagi masa. Masih ada lagi masa untuk memperbaiki diri supaya persediaan kita itu adik-adik boleh sampai ke peringkat 100%. Mungkin persediaan adik-adik pada hari ini mungkin 70 ke 85% ke. Jadi nanti bila adik-adik tengok slide ni, apa yang Ustaz nak cuba share kan, nanti mungkin adik-adik boleh menilai. Kalau sebut muhasabah kan dia ingat, oh Ustaz, muhasabah ada, Muhana Sarawak tak ada Ustaz. Kan? Muhasabah dia ada Ustaz, Muhana Sarawak tak ada Ustaz. Jadi itu dia cerita dia. Jadi menilai, adik-adik anggapkan apa yang Ustaz nak share ni sebagai menilai semula. Pada tahap yang akhir ni, menilai semula persediaan adik-adik supaya adik-adik boleh koreksi diri. Nampak? Tujuan ceramah ni didirikan ialah untuk bukan saja memberi motivasi pada diri kita adik-adik, tapi mengkoreksi, membetulkan diri, memperbaiki diri. Boleh adik ya? Koreksi tu daripada perkataan correction. Kan? Kalau buat latihan, kan? Silap, cikgu suruh buat pembetulan. Kalau bahasa Inggeris, correction. Jadi bila koreksi, kita memperbaiki, membetulkan, pembetulan pada diri kita. Boleh adik ya? Okey, baik. Kalau boleh kita start lah. Kalau tak boleh kita balik lah. Okay. Jadi adik-adik, sekarang kita berada di sekolah. Betul? Ada siapa sini yang tak berada di sekolah? Ataupun badan di sekolah? Hati kat rumah, nak tengok Astro, nak tengok Ben 10 lah, nak tengok Ogi Cockroaches lah, nak tengok apa lagi? Like apa? Upin Ipin lah. Ada? Tak ada ya. Jadi adik-adik semua jasad dan roh, luar dan dalaman berada di sekolah. Di mana sekolah ni tempat kita menimba ilmu. Sebab tu sekolah banyak buku.
Tak cukup buku yang kita belajar di perpustakaan. Tak cukup buku pustakaan. Di pustakaan tu ada majalah, ada surat khabar. Jadi benarlah sekolah itu tempat menimba ilmu. Segala-gala ilmu ada di sekolah. Kan? Yang asasnya, yang antara ilmu kita belajar sekolah, ilmu bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kan? Kalau di peringkat sekolah adik-adik di sekolah kebangsaan ni, 2 bahasa lah, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tahun depan kita masuk sekolah menengah, ada yang belajar bahasa Arab, ada yang belajar bahasa Mandarin, ada yang belajar bahasa-bahasa lain, mungkin bahasa Perancis, Sepanyol dan sebagainya. Okey. Kemudian ilmu-ilmu asas. Apa ilmu-ilmu asas ni? Kan? Apa ilmu-ilmu asas? Geografi. Geografi. Sejarah. Geografi, ilmu yang penting untuk mengenal alam. Ini geografi. Sejarah, ilmu untuk mengenal cerita kehidupan manusia. Daripada zaman tok moyang kita sampai zaman atuk kita, atuk opah kita, sampai zaman mak ayah kita, sampai zaman kita. Itu ilmu sejarah. Ilmu sains, untuk mengenal proses kejadian alam, proses kitaran alam. Itu kita belajar sains. Baru kita tahu kita ni datang dari siapa, macam mana kita ni boleh keluar daripada perut mak kita. Kalau kita tak belajar sains, kita tahu ke? Tanya adik, kalau adik tak belajar sains, tahu ke adik ni macam mana adik dilahirkan? Macam mana lahir dulu? Oi. Tahu tak kalau tak belajar sains? Tak tahu. Kan? Tahu tak kalau kita belajar sains, tahu tak kita adanya jantina? Ada lelaki, ada perempuan, ada berjantan, ada betina. Kalau tak belajar sains, kita tahu ke? Tahu tak kita kalau tak belajar sains, tahu ke kita kita ni dalam kumpulan mamalia. Tahu tak? Mamalia. Kan? Haiwan berdarah panas. Kan? Melahirkan anak. Kan? Betul tak? Belajar sains kan? Melahirkan anak. Cuma kita ni mengikut ilmu logik Islam, kita ni hayawanun natiq. Haiwan yang ada akal budi. Itulah beza kita manusia dengan haiwan. Nampak? Tapi kalau ikut ilmu sains, kita ni dalam golongan haiwan mamalia, satu level dengan kucing, dengan lembu, dengan kerbau, dengan anjing. Betul tak? Sebab ciri-cirinya sama. Kalau tak belajar sains, tahu tak kita? Tak tahu. Ini dia ilmu-ilmu asas. Asas Islam, kita belajar dalam pendidikan Islam, belajar tauhid. Allah wujud kita baqa mukhalaqatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyah qudra irada ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Kalau kita tak belajar ilmu agama, tak belajar tauhid, tahu tak kita ni sifat-sifat Allah ni? Tak tahu. Betul tak? Tahu tak kita berapa ramai